Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk yang mana dari subjek Etika Ahli Al-Quran, kod subjek AJM 1052. Baiklah, tajuk yang kami dapat iaitu hasad dengki. Sebelum tu kami dari Diploma Pengajian Tafsir Al-Quran. Sebelum saya pergi lebih jauh, suka untuk saya memperkenalkan diri dahulu. Sebelum tu nama pensyarah Ustazah Syahira Salwa binti Mat Harun. Baik, nama saya Izul Ikhwan bin Muhammad Yazid. Nombor matrik 22 DPTQ 0007. Baiklah, kita pergi yang pertama iaitu pengenalan. Hasad dengki ni ia merupakan satu sifat yang mazmumah lah, sifat yang buruk. Yang kedua, hasad dengki ni boleh melenyapkan. Dia boleh melenyapkan nikmat manusia dan menghilangkan pahala kita sendiri. Maknanya nak kata hasad dengki ni nak kata bahaya tak bahaya, dia boleh melenyapkan nikmat seseorang dan selagi boleh menghilangkan pahala. Yang ketiga, hasad dengki ni dia ada dua jenis. Antaranya hasad dengki terhadap benda yang baik ataupun benda yang molek, senang kata. Dan yang kedua, benda yang tak molek. Dan yang keempat, wujudnya hasad dengki ni sebab adanya dalam hati kita ni rasa tak bersyukur dengan nikmat Tuhan bagi. Maknanya nikmat yang kita ada sekarang ni kita tak pandai nak hargai. Sebaliknya kita tengok nikmat yang ada pada orang lain dan yang itulah kita dengki. Saya serahkan kepada sahabat saya. Kita pergi slide yang ke-6, iaitu pasal 2, pekat-pekat hasad dengki. Pekat-pekat hasad dengki ni dia ada 5. Yang pertama ialah mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain hilang, akan tetapi dia mengharapkan juga tidak terkena kepadanya walaupun dia sendiri yang dengki terhadap orang lain. Pekat yang kedua ialah seseorang itu berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan menginginkan nikmat itu pindah padanya. Yang nak cakap sini ialah dia nak balik nikmat yang ada pada orang tu, dia nak tarik balik nikmat tu. Yang ketiga ialah pikat yang ketiga ialah berdengki tanpa sebab tujuan dan sebab kenapa dia berhasad dengki terhadap orang lain dengan istilah sengaja. Kemudian dia mengharapkan orang yang dia dengki itu jatuh ke lembah kemiskinan dan kefakiran selamanya. Peringkat yang keempat pula ialah tidak mahu nikmat orang yang dia dengki itu hilang, akan tetapi dia mahu nikmat orang yang dia hasad sama taraf dengannya, kecuali jika nikmat yang diberikan kepada orang yang dia dengki itu lebih darinya, maka barulah dia dengki dan mengharapkan keburukan kepada orang yang dia dengki itu, sehingga nikmat orang yang dia dengki itu sama taraf dengan nikmatnya semula. Peringkat yang ke-5 iaitu yang terakhir ialah seseorang itu menginginkan nikmatnya sama taraf dengan orang yang dia dengki, akan tetapi apabila dia telah dapat nikmat itu seperti orang yang dia dengki, maka dia ingin nikmat itu hilang daripada orang yang dia dengki tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Uwais Kurni bin Al-Azali. Saya dari Diploma Pengajian Tafsir Al-Quran akan membentangkan tentang sebab-sebab terjadinya hasad dengki. Sebab-sebab terjadinya hasad dengki ialah yang pertama,
permusuhan dan kebencian. Yang kedua, sebab-sebab terjadinya hasad dengki ini juga ialah terlalu cintakan dunia, terutamanya yang berkait dengan kekuasaan dan kepimpinan. Seterusnya, yang ketiga, kedekut dalam berkongsi harta, ilmu, rezeki dan lain-lain. Ini juga menjadi asbab terjadinya hasad dengki antara manusia. Dan yang keempat ialah lemahnya iman seseorang itu. Yang kelima ialah sombong, berasa diri lebih besar daripada orang lain dan menganggap dirinya mempunyai kelebihan daripada orang lain. Seterusnya yang keenam, tidak ingin dikalahkan. Yang ketujuh, takut disaingi oleh orang lain. Dan yang ke-8, takut diejek oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman Fathi bin Anas. Saya dari Diploma Tafsir Al-Quran. Nombor matrik saya adalah 22 DPTQ 0004. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah ciri-ciri hasad dengki. Terusnya kita lihat di sini terdapat 10 ciri-ciri hasad dengki yang saya ingin terangkan. Yang pertamanya, ciri hasad dengki adalah selalu bersikap sinis. Yang mana sikap sinis ini merupakan sikap yang cenderung untuk mempersoalkan tentang kebaikan orang lain. Sikap sinis juga ia adalah perasaan yang sensitif dan sikap yang suka mengejek-ngejek lah terhadap orang lain. Perbuatan ini amatlah buruk lah pada kita. Seterusnya, yang kedua, suka menyindir kehidupan orang lain. Iaitu sukalah kita ni yang merendahkan kehidupan orang lain. Seterusnya, 03, selalu mengambil tahu kehidupan orang lain. Selalu mengambil tahu kehidupan orang lain ni macam kita selalu mengambil tahu hal lah daripada orang lain ke, contoh kawan kita ke, nak tahu tak mau buat apa, tu berapa gaji berapa, ya gitulah. Seterusnya, tidak mahu mengalah dalam setiap hal. Artinya dalam keadaan ini selalu nak menang lah, nak katakan hasad dengki ni dia je betul, macam tu lah. Seterusnya, tidak mengakui atau menerima kejayaan orang lain. Contohnya kan kita lihat kawan kita dapat tinggi lagi markah daripada kita kan, lagi tinggi. Lepas tu kita macam tak boleh terima kejayaan kawan kita tu. Seterusnya, menginginkan nikmat yang sama seperti orang lain. Sebagai contoh, kita lihat orang kaya kan, kita pun nak jadi orang kaya juga, nikmat yang sama seperti orang lain. Kalau dia dapat, kita dah dapat. Tak boleh gitu, kita kena syukur apa yang kita ada. Seterusnya, suka berbicara tentang keburukan orang lain, iaitu membawang. Hal ini juga amatlah buruk lah pada kita. Contohnya macam mengubat, apa lagi, fitnah itu, fitnah ini, kadang betul kadang tak. Seterusnya, bahagia melihat orang lain susah. Contohnya kita lihat markah exam kawan kita lebih rendah pada kita. Kita pun suka tengok dia susah, markah rendah. Tengok kawan kita ni miskin, suka je kita tengok. Tapi kita tak tolong pun. Okay, seterusnya, sedih apabila melihat orang lain bahagia atau berjaya. Ini pun contoh kawan kita berjaya nanti, beli kita Ferrari kan, kita gaji besar-besar. Kita pun sedih tengok je. Oleh gitu, kita patutnya terpah bahagialah melihat kawan kita berjaya. Akhir sekali, ciri hasad dengki adalah mengungkit kejayaan yang orang lain. Mengungkit kejayaan orang lain, para jumhur ulama telah menyebut jika seseorang suka mengungkit sama ada dengan sebab riak, ingin menunjuk-nunjuk dan ataupun merendah-rendahkan seseorang itu, maka hukumnya adalah haram dan berdosa lah, dan pahala kebaikannya pun akan terbatal. Bahkan orang yang selalu menyebut pemberiannya diancam tidak akan masuk ke syurga. Sebagaimana dalam hadis dinyatakan
Salasatu la yadkhulu minal jannatul aqu liwalidayhi wal mud wal mudminu wal mudminul khamra wal mannanu bima a'ta. Maksudnya tiga golongan yang tidak memasuki syurga, iaitu orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya, orang yang ketagih arak, dan orang yang suka mengukir apa yang telah diberikan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan-kesan hasad dengki. Antara kesan-kesan hasad dengki ialah hasad dengki ini boleh menyebabkan seseorang itu boleh bertindak secara tidak normal atau tidak rasional, yang boleh menyebabkan penyesalan yang tiada kesudahan kepada seseorang itu. Selain itu, hasad dengki juga boleh mengakibatkan terhapusnya amalan baik yang pernah dilakukan oleh seseorang itu. Ia juga boleh mendorong diri seseorang itu untuk membuat kemungkaran dan penderhakaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang lain. Yang keempat, hasad dengki ini juga boleh menyebabkan seseorang itu kehilangan syarat untuk menerima syafaat pada hari kiamat di atas hasad dengkinya itu. Yang kelima, hasad dengki ini boleh menyebabkan seseorang itu boleh melakukan perkara yang boleh memudaratkan orang lain. Kerana sifat dengkinya itu, ia boleh berdendam dengan orang lain. Contohnya. Yang keenam, menghalang pintu hatinya daripada memahami sebenar-benarnya tentang ilmu-ilmu agama dan perkara-perkara mengenai hukum hakam yang terdapat di dalam agama ini. Dan dengan ini, saya serahkan kepada rakan saya untuk pembentangan seterusnya. Dilihat di sini terdapat 4 kesimpulan yang akan saya simpulkan. Yang pertama, kita sebagai umat Islam, kita haruslah mesti menjauhi sifat hasad dengki ni dari diri kita, daripada masuk hati dalam kita ni. Kerana perbuatan itu membawa binasa juga kepada diri kita sebenarnya. Okey, yang kedua, sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diperoleh. Sebagaimana saya nyatakan tadi kan, kalau kita berjaya kan, kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada ni. Allah beri rezeki masing-masing, bersyukur dengan pemberiannya. Okey, yang ketiga, sentiasa berfikiran positif dan rasional. Kita tidaklah boleh bersangka buruk lah terhadap kawan kita, dia ni buruk ke, jahat ke. Selalu berfikiran baik. Yang keempat, akhir sekali adalah sentiasa bermujahadah ataupun bermuhasabah diri agar tidak merasa diri kita ni lebih baik ataupun tinggi. Kita semua ni tidak sempurna. Ada jahat masing-masing, ada baik masing-masing. Kita kena bermuhasabah diri. Baiklah, sekian dari kumpulan kami. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang dari kelemahan dan kekurangan kami sepanjang perbentangan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.